dalam Wirausahawan Podcast ni. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Encik Ras, Alhamdulillah. Saya Aman Fitri dan bersama-sama dengan saya Ras Muhammad. Terima kasih kepada anda yang subscribe, yang mungkin ada kongsikan juga sesi podcast ni ataupun link YouTube ni dekat platform masing-masing, yang dah on notification. Saya rasa ramai je Encik Ras. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada Aman, kepada semua, sebab kita dah masuk ke episod keempat podcast Wirausahawan. Sedar tak sedar Apa tu? 4. Oh, 4. Bukan 4 ataupun 48 ya? InsyaAllah akan ke-8. Okey, di episod keempat. Alhamdulillah. Definitely tanpa sokongan anda, tanpa komen-komen anda, tidak mungkin kita dapat bersemangat sebegini untuk meneruskan Wirausahawan. So Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda. Terima kasih. Dan kepada anda juga, saya nak ingatkan lagi sekali, saya dah macam episod pertama kita cakap, podcast ni kita buat adalah untuk menyuarakan suara-suara rakyat, suara-suara kami, suara-suara Richworks, Datuk Ira mungkin, dan juga daripada sudut pandang usahawan-usahawan kami sendiri. Betul. Dan macam Encik Ras juga cakap, ada kat episod berapa, macam dah banyak sangat episod tu. Ada cakap adalah podcast ni kita nak bagi inspirasi sebenarnya, dalam masa kita nak bagi ilmu juga. Sebab manusia hidup dengan harapan. Betul. Harapan Harapan. Okay. Tanpa harapan, kita mungkin stop untuk hidup. Itulah yang berlaku pada ramai orang, di mana bila mereka terlalu kecewa, mereka tidak ada keyakinan, tidak ada harapan untuk hidup dan teruskan kehidupan mereka, menyebabkan mereka mulalah buat macam-macam benda. Betul. Sebab itulah Man, tajuk kita minggu ni, individu yang kita nak jemput minggu ni adalah orang yang sangat memberi harapan pada ramai orang. Betul. Dia bukan bagi harapan tau, bagi inspirasi. Inspirasi gila lah. Macam kan, lain macam. luar biasa kan. Kalau sekali dia live tu, kalau tak beribu, bukan dia lah. Kan. Macam kita pun tak adalah macam tu. Betul. Macam apa orang suka, apa tarikan kita tak dia ni Sebab tu kita nak simpan untuk kita tanya beliau sendiri sekejap lagi. Anda stay tune bersama kami, jangan ke mana-mana. Cuma kita nak kongsikan sedikit perspektif kita. Kita nak kongsikan jugalah. Kalau bagi Cik Ras sendiri, kita sekarang ni di dunia digital kalau bagi Cik Ras sendiri, kalau nak tengok video, nak tengok sesuatu kat media sosial tu, apa kriteria Cik Ras? Oh, okay. That's very good question. Benda yang saya tengok di sosial media ni ada dua benda, Man. Saya rasa most of the time dua benda lah. Sebab saya kerap kali cakap, saya jenis orang yang belajar daripada apa yang saya lihat dan dengar. Saya tengok video, tengok movie dan sebagainya. Jadi sosial media bila saya buka, saya suka untuk tengok video-video yang memberi saya education dan inspirasi. Oh, okay. Contoh, kan sekarang banyak 5 benda menyebabkan kita berjaya, 5 benda menyebabkan anda bankrupt. Macam-macam benda lah. Teknik, formula untuk simpan duit, macam-macam. Jadi benda tu saya lihat, sebagai saya pun individu yang involved dalam education industry, saya perlu melihat untuk saya jadikan sebagai konten saya ataupun sumber lah, dan sebagainya. Itu satu yang saya suka tengok. Dan nombor 2 saya suka tengok adalah untuk saya release stress. Sebab sosial media ni untuk saya berhibur juga. Tu yang kadang-kadang saya tengok Cik Ras gelak depan phone tu. Betul. Just release stress. Just like sambil-sambil nak tunggu untuk kita naik stage dan sebagainya, saya tengok macam konten-konten yang simple, senang cerita bodoh lah, konten-konten yang macam tu lah, yang just menghiburkan hati. Betul. Dia tidak memberikan apa-apa kesan. Tapi memang saya tak suka tengok benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang menyedihkan, kemalangan, kekejaman, brutal, benda-benda yang dahsyat. Saya tak suka tengok. Sebab bagi saya tak nak mind saya ni rosak dengan benda-benda yang macam tu. Sebab kita selalu terinspirasi dengan video yang kita tengok. Betul. Material yang kita tengok. Betul. Kalau macam saya pula, saya suka tengok video-video informatif yang macam kalau kita pergi travel kat sini, mana kita nak duduk. Oh, okay. Faham. Kalau kita ada free time, kat mana kita nak pergi makan. Faham. Itu yang sihat saja sebenarnya. Benda-benda video-video macam tu. Saya rasa kat dunia digital ni banyak sangat. Banyak. Kita boleh pilih apa yang kita nak, konten apa yang kita nak. Lagipun sekarang dunia digital ni, algoritma dia sangat mahal, sangat power. Maksudnya mereka akan bagi dekat kita, hidangkan pada kita benda yang kita suka. Tak, kadang-kadang kita baru berfikir dalam hati je ni, dia keluar. Dah keluar dah. Wow. Sebab dia boleh mendengar, dia mengikut apa yang kita search, kan? Yes, betul. Wow. Sebab tu kita pun tak naklah tengok kekejaman. Memang sekarang ni tengah viral pasal kekejaman dan sebagainya. Bukan kita tak nak tengok, tapi kalau kita concern, kita membaca, tapi tidak, saya tak melihat. Sebab saya nanti saya sedih, saya rasa bengang, saya rasa kecewa. Dia tak membantu pada saya punya kerja hari-hari yang perlu datang ke office, menginspirasikan ramai orang. Sebab itu kerja kita. Aku datang ke office ni, aku nak
memberi inspirasi pada orang. Tapi aku pun sedih. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu boleh. kita sangat leverage kepada, mungkin ada content creator yang sedang menonton, buatlah konten-konten yang menaikkan semangat orang lain, memberi harapan pada orang lain. Sebab tu dekat Malaysia balik kita perhatikan kita perhati secara rawak lah, secara menyeluruh, big picture lah. Big picture kita tengok dekat Malaysia ni, kalau kita nak jadi seseorang yang boleh mendapat perhatian, kita perlu fokus kepada self branding, branding diri sendiri. Sebab tu yang lebih mudah. Sebab people akan feel more connected dengan manusia lain. Kita tengok ramai individu-individu kat Malaysia ni, mereka mula naik dan dikenali dengan diri mereka sendiri. Self-branding mereka sendiri. Jadi ni lebih mudah kalau kita tengok berbanding dengan mereka yang keluar menggunakan brand syarikat mereka atau produk mereka. And then dan dari segi karya pula, mereka lebih mudah untuk berkarya kalau mereka ni push pada self branding mereka. Itu dia. Kita ambil contoh kan, ramai kita punya dipanggil apa, influencer kan. Influencer kita kat Malaysia ni, mereka buat konten, ada bagi kereta, bagi duit, bagi motor, sewakan rumah untuk orang, siap shopping barang rumah dan beli peti ais dan sebagainya. Ada yang sampai tahap banyaklah benda-benda yang mereka buat ni memberi, it's a good content lah saya fikir kan. Ada yang buat konten dia just disukai. Kita pun tak tahu kenapa dia disukai sangat. Konten masak especially sekarang ni, yang memang tiba-tiba banyak orang buat konten-konten masak, voice over, review produk. I think that's very good. Tapi orang Malaysia memang suka pada individu lah. Dia memang tengok pada orang tu, kalau dia menarik minat orang tu, kau tunggulah. Cepatlah dia famous. Cepat dia famous. Tapi bukanlah kriteria dia nak kena ada package yang bagus. Maksudnya juga ada rupa. Ada ramai je yang diminati tidak ada rupa. Betul. Bukan tak ada rupa. Maksud saya tu, rupa dia tu biasa-biasalah. Klasik rupa dia. The origin. Tahu belah tengah belah tengah okay. Sebenarnya kalau anda nak jadi content creator lah, contoh lah kan, tak semestinya kena ada good package. Tapi kalau anda ada karya, ada content, so why not? Saya kira dia goes back pada value tau. Dia goes back kepada etika seseorang video content creator tu. You nak bagi apa macam tu? Tak. Dia katalah dia jadi famous. In one night dia become famous lah. Untuk orang suka dia tu pun dia kena ada that charisma, that reason, that wow factor. Tapi untuk dia retain orang suka dia tu, that's another level yang dia nak kena remain. Tu payah. Having a good attitude. Kita tengok ramai content creator yang kekal je relevant. After a year, after 2 years, walaupun industri sangat pantar dan sebagainya, ada je yang remain. Betul. Dan kita punya individu yang kita bakal invite kejap lagi pun, dia bukan bermain dengan dunia live, dunia sosial media ni baru. Dah bertahun-tahun pun dah siap membina usahawan, membina empire bisnes dia melalui sosial media. Betul. Tapi dia masih lagi kekal disukai. Legend lah, I would say. Living legend dalam dunia live. Ya, betul. Sebab kadang-kadang glamour ni boleh jadi sekejap je. Hilang je. Kan aku pernah dulu glamour, tapi sekarang aku dah tak glamour. Tapi dia masih lagi, sebab tu saya panggil dia living legend lah. Kan masih bertahun-tahun ni. Apa dia punya sekejap lagi lah kita akan bincang dia. Kita akan tanya. Tapi apa pendapat you all tentang this content creator self branding dekat social media dan sebagainya. Apa thoughts you all? You boleh tinggalkan komen dekat bawah. Betul. Ataupun mungkin tengah teka-teka sekarang ni siapa sebenarnya tetamu kita. Boleh teka lah. Saya rasa ramai yang boleh teka juga. Tapi ramai mungkin tak boleh teka siapa. Tapi poin kita cuba nak sampaikan hari ni adalah, inilah culture dekat Malaysia. Keunikan Malaysia ni. Kita lebih suka kepada individu berbanding benda-benda lain, produk dan sebagainya kan. Sebab tu Rishwood sendiri pun Datuk Wira lebih menyelah dengan self-branding beliau berbanding Rishwood sendiri. Betul. Tapi kita nak balance lah. Kalau you tengok pun sekarang ni makin banyak konten-konten yang kita hasilkan melalui Rishwood. Macam contoh saya, Ras Muhammad, Aman, you all Rishworks. Kita produk Rishwood. Kita bukan berpijak ataupun selahkan diri dengan self-branding semata-mata lah. Dekat platform kita masing-masing tu kita punya hal lah, kita nak buat apa kan. Kita punya hal lah. Macam saya pun sendiri, saya bukanlah seorang yang sangat aktif create content. Betul. Tapi saya faham lah apa yang kita perlu buat dan sebagainya. So poin yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah, discuss hari ni adalah ramai kita punya content creator
ramai selebriti-selebriti di kat luar sana, mereka ni mula menjadi signifikan sebab kelebihan yang mereka ada dalam diri mereka sendiri, dan mereka kongsikan dengan orang di luar sana, audiens di luar sana dengan cara yang sangat berbeza-beza. Keunikan masing-masing. Lain-lain lah. Lain-lain. Tak ada yang sama sebenarnya. Tak ada. Unik. Saya seronok dengan industri ni sekarang sebab kita tidak dimonopoli oleh beberapa individu saja. Semua orang boleh jadi content creator. Zaman dulu, zaman artis, zaman selebriti, social media, kita kenal berapa orang je artis. Orang tu lah yang kita macam yang kita balik-balik dia kan. Tapi zaman sekarang tak. Kita terlalu ramai content creator, orang-orang yang genius, yang kreatif dalam industri. Kita boleh tengok pelbagai content. Nak tengok kereta orang ni ada, nak tengok muzik orang ni ada, nak tengok tentang agama orang ni ada, nak tengok tentang makanan orang ni ada kan. Semuanya dah siap-siap tagging dah. Macam ni lah, ada WhatsApp guys, macam-macam interesting. Ada yang macam morning interesting kan. Sangat-sangat. So kalau bagi saya lah, kalau nak dalam dunia digital ni, do not limit yourself. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu konten kita boleh jadi viral lah, especially kalau dekat TikTok. Kita pun tak tahu konten apa yang akan nak viral nanti. Exactly. So cuba tapi dengan menjual harapan. Semalam saya suka tengok satu video ni. Saya tengok, demi Allah, this is one video saya tengok, tapi siap demi Allah tu. Tak bagi tahu, saya tengok video ni. Kan anak saya kan suka tengok shorts YouTube. Budak-budak kecil kan, macam YouTube. Lepas tu dia sambung dekat TV. Dia macam boleh kontrol dekat tangan dia, tapi dia boleh share dekat TV. Cakap budak ni betul lah. Dia boleh buat sendiri kan, share screen tu. So dia tengok. Ada satu slide, satu video content tu, saya berhenti sekejap. Sebab ada satu video ni, dia cerita tentang dia mula involve dalam YouTube punya game dengan hanya satu, dia macam duduk dekat screen TV. Dia dapat satu subscriber, dia say yes. Dia perempuan wanita. Dia say yes, dia macam meraihkan. Bukan dia buat macam ni, dia pecahkan belon. Satu follower, satu subscriber. The next video, bukan dalam video sama, the next one, dia tengah tunggu the first 1 million. So dia meraihkan setiap numbers tu. Lepas tu lagi sekali dia macam meraihkan 1 million punya subscriber. Then lepas tu dia tengah tunggu the first 10 million. It happen only like dalam hanya beberapa tahun saja. Wow. So maksudnya benda ni possible. Dan dia meraihkan the first 10 million. Dan lagi sekali masa tu dia punya pasangan datang peluk dia dan sebagainya lah. Itu kepuasan diri sebenarnya. Kepuasan diri. That's why kita buat wirausahawan ni, bila Aman cakap kita punya view dah naik, kita punya subscriber bertambah, I feel blessed. Alhamdulillah. Sebab saya rasa platform ni, yes, walaupun kita tak adalah sehebat setengah-setengah platform YouTuber tu lain kan, but still kita rasa macam seronok sebab kita dapat kongsikan kita punya perspektif, borak-borak apa kita nak bawakan pada anda setiap minggu. Ini dia ada side of us sebenarnya. Kita nak bercerita juga, kita nak anda tahu yang kita pun berada dalam kasut anda jugalah. Exactly. Kita sama je. Kita menjalani kehidupan kita dalam negara sama, dunia yang sama. So apa je yang anda jalani, kami pun jalani sama juga. Cuma kita nak menyuarakan dengan lebih best lagi sebenarnya. Kita mewakili anda lah. Mewakili anda. Okay? So Aman, kita dah tak sabar. Kita nak break sekejap. Kita break sekejap. Anda jangan ke mana-mana. Commercial break sekejap je, dan kita akan kembali bersama dengan tetamu kita. Tetamu yang kami invite khas untuk anda. Living legend tuan-tuan dan puan. Jangan lupa subscribe, on notification dan kongsikan premiere video ini. Jumpa anda kejap lagi. Kembali lagi dalam podcast Wirausahawan bersama-sama dengan saya Aman Fitri dan juga Ras Muhammad. Tadi kita dah cakap sikit-sikit lah tapi kita dah bawa dah living legend masuk dalam studio kita. So hari ni kita ada wirausahawan yang ketiga. Ketiga lah. Ketiga. Okey. Awak dah lupa dah. Episod 4. Wirausahawan ketiga iaitu Madam Mu bersama-sama kita. The only one. Tak ada orang lain dah. Okay, thank you Aman dengan Raf jemput saya hari ni. Wow, Madam Mu.
Tahun ke berapa dah Noah ni sebenarnya? Noah tahun ke-7. Alhamdulillah 7. Ya, tahun Cepat betul dah masuk lalu Sedar tak sedar? Kita mula pada tahun 2017. 2017 baru dipasarkan kan? Yes, betul. Tapi kita nak ambil kesempatan ni, saya ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah pada Noah. Sebab bukan benda mudah untuk naikkan salah satu brand. Tapi brand Noah ni dah jadi macam sangat signifikan kat Malaysia. Sangat signifikan. Dengan billboard yang besar. Masuk JKL nampak dia dulu kan. Yelah. Hebat. Tahniah pada Madam Mu. Orang nampak hebat hari ni. Orang tak tahu macam struggle dia dulu. Of course ada struggle. Dan Madam pun nak ucapkan, even macam Raf cakap lah, Noah berada satu-satu level. Itu pun berkat jasa mentor Alhamdulillah. Hari tu juga masa dia siapa mentor Datuk Mira lah. Okay, baik. Saya pun nak cakap tahniah juga dekat KJH hari tu, Kali Bojong Mebo. Lain macam setup dia. Biasa. Dia level-level LV, itulah Gucci. Kan? Semua orang macam wow. Saya sendiri pun jarang nak wow, tapi wow. Macam Gucci punya setup sebab kan. Dia membawa perisa lain kepada Jom ramai orang Mebo. tanya Madam Mu, kenapa I willing untuk spend dan buat sebegitu. I bagi tahu diorang, itulah value Noah. Itulah Noah. Ya. You take everything serious. Ya, tak kisah di mana pun kita, itulah Noah. Branding tu our branding. Sebab tu faktor siapa pemilik bisnes tu penting. Betul. The taste tu. Taste yang penting. Okay, boleh aku tanya soalan? Sila. Satu soalan je. Dah tak nak tanya lepas ni. Tanya. Kenapa Madam Mu sangat diminati? Sebab wait. Dari awal tu macam mana lah? Kita tak masuk akal. Setiap kali buat live beribu mata tu beribu. Saya cuba juga buat macam benda tapi tak jadi. So saya punya soalan petang ni hari ni adalah kenapa Madam Mu sangat diminati dan digilai? Dan digilai. Kenapa? Kalau nak ikutkan pada kita balik 2017 dulu, kalau ingat Madam Mu masa tu view I 11 mata sahaja. 11 mata, and then naik 300, and then naik 3000. Apa yang Madam Mu nampak ada beberapa lah. Nombor satu yang I perasan, yang I notice engagement. Ramai orang bila dia buat live, dia macam bersendirian. Dia cakap seorang-seorang. Macam dia bersendirian, dia macam seorang-seorang, dia tak engage. Macam I, benda yang paling I jaga ada engagement. Kalau you perasan, kalau you masuk live I mesti baca komen semua. Sebab benda tu membuatkan kita punya followers, I aware, mereka rasa dihargai bila dia masuk live kita. Engagement, two-way conversation sangat penting. Bila orang kata hi madam, I akan balas hi. So mesti jawab semua komen. And nombor 2, menjaga sensitivity followers semua orang lah. Maksudnya jaga bila berkata-kata. Kadang-kadang bila kita tengok ada setengah orang bila dia live, dia suka, bukanlah suka, selalu marah-marah, bash orang, macam Madam Mu, macam I kadang-kadang I memanglah bash balik, tapi dalam bergurau. For me, bagi I yang komen-komen haters, diorang ni sebenarnya nak attention, just nak komen je. And the way diorang komen tu based on diorang punya rasa, cara diorang punya background, cara diorang bercakap kan berbeza-beza. So I jaga benda tu. Sangat penting bagi I untuk jaga. Sebab apa? Sebab mereka ni adalah kita punya supporter. Haters ke followers ke sama. Tanpa mereka tak adalah view-nya tinggi. Dan yang nombor 3, betul kan? Betul juga. Make sense. Betul lah. Baik. Haters, followers, mereka dalam satu. Mereka lah yang support kita. And last sekali yang Madam Mu perasan, consistent. Di mana kalau you all notice, ini kunci sebenarnya. I sangat consistent. Kalau dulu I bermula, kalau pukul 2 petang tak pernah ubah time tu. 2 petang tu mesti fit dengan 10 malam. Cuma sekarang ni 2 petang tu masih ada, cuma yang lain tu add on lah. Kalau rasa nak on live, on je lah kan. Itu ada 3 kunci I rasa sangat penting dalam kita nak mengekalkan diminati, digilai lah. Gila tau. Tapi saya rasa nak tambah satu lagi lah. Dia autentik tau. Autentik Dia lain, beza. Rasa dia macam, sebab Madam Mu ada ketika, even ketika PKP, sebab kita pun tak ada benda lain nak buat, tengok live dia. Dia mandi ke, masak ke, dia macam kadang-kadang tengah bergaduh dengan suami. Tapi tu rahsia si tinggi tau. Rahsia kan? Rahsia Dia tidak terlalu memilih keadaan untuk keluar live. Ada setengah orang nak keluar live, Allah susah betul. People, dia suka yang real. Yang betul-betul. Kadang-kadang kita perasan kalau kita tengok di media sosial, gambar dengan video, mana lebih senang nak viral? Video. That's why
something yang hidup, yang real. That's why I memilih untuk just being myself lah. Walau di mana, di dapur ke, pakai baju kelawar ke. Itu betul. Waktu PKP memang pakai kelawar. Baju kelawar. Tapi betul, Madam Mu ni autentik tau, Cik Ras. Sebab dia famous dengan dialect Pantai Timur. Dia tak kisah kalau orang lain dia tukar dah dialect tu. Kata hello I, macam tu. Dia kekalkan dia siapa. Tapi Madam Mu setuju ke? Just being yourself dekat dalam platform social media akan menambat hati ramai orang lagi. Betul, I setuju. Tapi adalah perkara-perkara yang perlu, tak perlulah kita orang kata tak sebarkan semua kan. I tu janganlah disebarkan. Faham, just be yourself. Cuma bagi I yang 3 perkara tadi, engagement, konsisten, itu penting lah. Itu sangat penting. Konsisten sebab konsisten lah. Orang suka tengok, lepas tu kalau orang tengok kita tak ada, orang tak tengok dah. Betul. Kan? Ada setengah-setengah orang dia ikut time dia. Bagi I, life ni merupakan part of my kerja kan. So I kena fit dengan time I lah. Macam kita masuk office pukul berapa, balik pukul berapa. Betul. Saya first buat live dengan Madam Mu pada 2019. 2019. Ya, masa tu baru masuk. Madam Mu baru masuk Rishwood. Tak adalah baru, dah 1 year plus. 1 year plus. Kita berkesempatan untuk buat live masa tu. Dia dapat rasa aura tu, ramai orang mencanak kita punya view. Saya punya follower dekat 1 million bertambah. Tapi kita nampak juga kalau kita post je video Madam Mu kat platform kita, naik sebab dia ada follower dia kan. But it was good moment dan feel good. Kali ni kita dapat lagi sekali, tapi bukan secara live, tapi secara eksklusif di Mira Usahawan. Madam Mu masih lagi bersama-sama dengan kami. Terima kasih dan tahniah pada Madam Mu. Okey, siapa Madam Mu sebenarnya kalau bukan sebagai seorang usahawan ataupun selebriti, influencer, siapa Madam Mu? Madam Mu ni kalau dulu I hanyalah seorang budak pendiam. Introvert. Saya tahu introvert. Introvert, tak banyak cakap, tak berkawan, tak bergaul, antisocial. Itulah Madam Mu kalau dulu. Antisocial tau. Antisocial, sangat berbeza dengan I hari ni. Ramai orang tanya I macam mana I boleh berubah jadi seumpama macam extrovert. Sebenarnya yang dalam life tu I bukanlah kata I jadi orang yang berbeza, tetapi I create that character untuk bina kejayaan. Kerja kata kunci dia. Untuk kejayaan I terpaksa untuk bina satu karakter, which is di mana bila I on live ataupun depan kamera I boleh berubah. The real I ataupun orang kata karakter yang lagi satu tu yang sebenarnya pendiam je. That's why bila orang tanya macam mana nak jadi orang yang boleh bercakap, pandai bercakap, berani, benda tu boleh diubah dan benda tu boleh dibina sebenarnya. Tak possible lah benda tu. Yes, and perlukan masa. Possible. Tak impossible. Salah. Possible. Boleh. Memang boleh. Effort lah kena lebih sikit. Contohnya Madam Mu lah. Dulu I sangat pendiam. I tak berkawan, I antisocial, I tak keluar. Tapi dah cantik dah masa tu pun. Cantik susah sikit. Cantik dari awal. Cantik tu memang dari awal. Dari awal memang dah cantik. Tapi sekarang boleh jadi cantik. Guna filter. Tak ada masalah. Tak salah. Wajib guna kan. So begitulah. Sebenarnya semua benda kalau kita nak, kita boleh ubah. Kita boleh bina sebenarnya. Ramai orang rasa macam Madam I tak boleh ni. Sebenarnya bukan tak boleh, banyak alasan. Tak nak berubah. Dia punya big why tu tak besar. Alasan ya. So Madam Mu I ubah karakter I bina karakter I untuk I berjaya sebab I nak hidup yang lebih selesa. I nak hidup yang lebih selesa. Dan are you selesa now? Taklah selesa, tapi Alhamdulillah. Kalau nak compare dengan dulu, I bukan berkahwin dengan lelaki kaya ataupun orang kata I bukan datang daripada background yang kaya. So I nak kena ubah benda tu. So bila I nak kena ubah, I ada big why yang besar, I ubahlah. So I jadilah siapa I jadi hari ni. Kalau nak cerita pasal sedikit cerita tentang perkongsian keselesaan yang ada sekarang, apa rutin Madam Mu setiap hari? Bangun tidur buat apa sampai petang? Mungkin you pergi PV spend RM10,000. Kita nak mendengar sedikit inspirasi. Ya. Aku suka dengar benda macam ni kan. Apa dia buat hari-hari kan? Sekarang dah berubah since dah ada baby. So now tahniah lagi sekali. Tahniah lagi sekali juga. 4 bulan lepas. Ada baby cadence sekarang ni. So semua dah berubah. Apa rutin you setiap hari? So kalau ikutkan Madam Mu ni jenis tidur yang tak banyak, tak lama, tidur tak lama. So memang kurang tidur. So normally bangun pagi tu I akan settlekan baby dululah. Benda yang pertama. Kemudian I akan pergi office. I akan pergi office. Masih masuk office tau? Masuk every day. Ada yang tak masuk office Madam? Mana boleh. Okay, tak apa, kita lupakan masuk office. So I akan masuk office, and then pukul 2 I akan start buat live. I masih buat live. Masih lagi buat live. Walaupun
kita punya marketing, kita dah ada billboard, kita dah ada radio, even kita dah pernah taja AJL sebagai radio utama. Tapi bagi I, live adalah salah satu benda yang memang I kena buat sampai sekarang. Dia adalah engagement I dengan followers I. Hebat. Dia tak sia-sia tu. That's why bila kita tengok, bila Noah turun ke mana-mana, ada kita punya followers, dan kita masih diminati sampai ke sekarang sebab engagement. Dengan Datuk Wira pergi tepi je. Sama je ramai follow rapat follow ni. Janganlah begitu. Jangan lawan lah dengan kita. Okay, baik. Kemudian Madam akan masuk office. Lepas tu I akan adalah normally dalam satu minggu tu kita akan ada 2 kali berjumpa dengan usahawan Noah. Ya, kita akan engage lah dengan leader-leader Noah. So waktu tu lah kita akan gather, meet and greet. So benda tu kita akan buat secara konsisten sebenarnya. So balik malam, kalau routine as a mother lah. I ibu kepada 4 orang. So normally masak, tengok anak makan, then you good cooker? Yes, very good. Of course. Very good. Very good. Kita boleh dapat rasa lagi. I online masak. Sebab dia yakin lah. Nak bagi tahu dia yakin. Very good. Okay. Masakan apa yang you pandai masak selalu? Normally masakan Melayu lah. Mie kari, macam-macam saya pandai masak sebenarnya. Western pun not bad juga. Kira you macam berpeluh-peluh dan berpanasan lah dekat dapur. I rasa rugi wanita walaupun berkejaya macam mana, dia rugi kalau dia tak pandai masak. It's a bonus untuk wanita. Baik. It's a bless. Betul kan? Untuk suami makan, anak-anak makan kan. I sangat suka melayan family I punya makan, pakai lah. For me, itu salah satu bonus sebenarnya. So ini Madam tau. Ini Madam tau. And kunci kejayaan. Bila kita bahagia, business pun insyaAllah. InsyaAllah bahagia. Kita jaga hubungan kita dengan keluarga kita. Suami suka makan apa? Suami I suka makan makanan yang berlemak-lemak sikit. Masak lemak. Dia kan Kelantan kan. Faham. Laksam. Madam pandai buat lah. You boleh buat semua tu? Boleh. Madam makan pedas? Makan sangat pedas. Kadang-kadang orang Pantai Timur kan suka manis-manis. Gigit cili. No. I gigit cili. Cili. Satu suap, satu cili. Okay, interesting. How's baby now? Baby okay. Alhamdulillah dah masuk. Nak turning to 5 bulan. Tapi dia besar. Dia besar. And dia semangat lah. Dia semangat. Dah boleh ketawa? Ya. Tapi rupa dia sekarang ni 90% macam TV lah. Macam? Sebiji TV? Macam TV sebiji. Macam Tuan Azri. Hilang Mami hilang. Tak apalah. Nanti soon. Dia bertukar-tukar lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Apa kerana baby yang you suka melayan? Baby sebab I paling bahagia lah melihat abang dia lah. Abang dia bila melayan adik. Sebab dia memang tunggu dah lama kan. So adik dia pula jadi ceria, sihat, tak ada masalah. Even lahir pun memang cukup semua. Tak ada, tak meragam jenis, tak menangis. Boleh bawa naik kereta travel jauh-jauh. So itu benda yang paling Madam syukur. Madam mungkin Madam kan macam tak ada masalah berkongsi dekat platform social media macam mana nak dapatkan baby apa semua kan. IVF journey. Why you do that? Bagi I itu knowledge. And tak salah pun kita nak berkongsi dengan people di luar sana. Dan dia tidak memalukan pun. Beri harapan. Kita memberi harapan. I tahu benda ni sangat skeptikal. Sometimes ada orang rasa skeptikal. Ada orang sensitif juga kan. Ya, rasa kenapa tak dapat baby malu ke. That's why Madam kalau I explain, I suka siap lukis isu-isu wanita. Sebab ramai wanita dia ada masalah ni tapi malu untuk dapatkan rawatan. Tapi you punya determination tu sampai dapat lah. Sampai dapat betul. For me, jangan malu. Even dalam kita nak berkejaya, dalam kehidupan kita tidak ada apa yang kita nak malu. So kalau kita anggap benda tu sebagai positif, dia akan jadi positif lah. InsyaAllah. Dalam kejayaan kita. So kita stay dekat malu sekejap. Kita nak commercial break. Kita nak kembali sekejap lagi untuk topik-topik yang lebih menarik lepas ni. So pastikan anda stay tune sama kami. Jangan ke mana-mana. Pastikan subscribe dan on notification. Baru sikit pasal Madam Mu. Kita jumpa kejap lagi. Komen kat bawah apa yang you nak tahu tentang Madam Mu. Silakan. Jumpa anda kejap lagi.